Buletin Utama 14 Mei 2023 bersama saya, Iwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 4 Mei 2023 yang lalu, terdapat pasangan suami isteri dikejar dan ditetak oleh ahlu disebabkan meminjam wang sebanyak RM200,000 untuk mengadakan majlis perkahwinan secara besar-besaran. Awak dah makan? Belum lah awak. Duduk. Kasih. Takkan nak kena gelap lagi. Awak, Ya. kita dah lama lah bercerita. Oh, betul lah tu bang. Apa beza awak dengan bunga? Saya tak tahu. Semua tak ada beza. Ya. Oh, semua macam cantik. Panas-panas ni, elok kita pergi sana awak Pergi sana. Ini kita pergi sana, macam best. Nak tengok pemandangan rumput. Cepat bangun. Raja sikit lah. Tak guna. Ada nampak lah rumput-rumput semua. Ui, lawa lah Lawa abang. kan? Pokok pun besar. Lawa. Tapi saya ada hadiah untuk awak. Awak ada apa untuk saya tu? Jom, ada motor. Kacau kalau motor hadiah lah awak kan. Itu lah tu. Bawa nak sweet-sweet. Tapi tu lah, pemandangan cantik orang lupa. Apa? Saya ada hadiah untuk awak. Ada apa tu? Ya, saya melutut sakit lutut Allah. Sudi ke awak jadi teman seumur hidup saya? Jangan malu-malu. Cepat turun tangan. Betul ke ni? Betul. Tak payah main cepat panas. Okay. Jadi sini ramai cincin kecil. Tak ada duit nak beli lagi. Tak apa Tak abang. apa. Tak apa. Okay. Saya nak jumpa. Cium. Jadi bila saya nak jumpa bakal betul lah. Dalam minggu depan atau esok pun boleh bang. Oh boleh. Kalau esok boleh ke? Ada saya dah berisik ni. Boleh? Siapnya. Boleh. Okey. Esok Esok. mantap. 2-3 kucing berlari. Apa hajat tuan hamba kemari? 4-3 kucing berlari. Kami datang sini untuk mendirikan rumah tangga sendiri. Oh, namanya kamu dah bersedia lah nak kahwin dengan pilihan kamu. Ya Abi, Umi, Abi, kami datang sini ada hajat. Hajat kami untuk mendirikan rumah tangga kan, Bibi? Betul. Adakah Umi dengan Abi setuju dengan pilihan saya? Macam mana dengan Umi? Apa yang kamu boleh bagi untuk anak saya? Oh banyak. Apa? Saya je lagi. Saya tak nak cakap janji palsu macam tu. Tak apa. Saya nak kamu buktikan yang anak saya ni begitu berharga. Umi, dia dah berapa tahun dah dengan saya Umi. Saya kenal dia sangat-sangat. Saya beranilah bagi diri saya ni, bagi nyawa saya ni untuk kahwin dengan dia. Tapi awak baru bagi tahu pasal hubungan ni dekat kami hari ni. Sedangkan awak dah cakap lama dah hubungan ni. Bukan, saya takut Umi dengan Abi saya pasal hubungan ni. So, macam mana ni Umi? Takkan awak tak tahu anak saya belajar dekat mana dulu? Saya tahu tapi dia cakap jangan bagi tahu lebih-lebih kan dia pendapat. Mendapat pula. Apa yang awak ceritakan dekat boyfriend awak ni? Saya cerita di mana saya belajar, di mana tempat tinggal saya dan pekerjaan saya, education saya itu je. Abi, tak lebih pun, tak ada lebih-lebih. So macam mana Umi? Berapa nak letak hantaran dekat calon menantu awak ni? Saya nak kamu sediakan RM200,000 untuk hantaran dia. RM200,000. Adakah awak mampu? Mampu. Awak yakin? Yakin? Anak saya ni kelulusan UBA, Universiti Bapakku. Saya nak awak pastikan awak dapatkan duit tu secepat mungkin. Boleh. Kalau tidak, anak saya akan saya kahwinkan dengan orang lain. Boleh. Boleh? Boleh. Sabar boleh. Boleh. Jangan risau. Lepas. Terima Kalau kasih tak, awak takkan dapat jumpa anak saya lagi. Baik. Saya setuju. Umi, Abi, terima kasih. Sama. Demi anak Umi kan? Demi anak Umi pula. Demi anak Abi kan? Abi, anak Umi. Okey. Apa? Orang datang sini ada Janda ya, Berapa? kalau dalam RM200,000 boleh guna boleh keluar. masalah. Masalah. Saya ni
terus bagi. Saya ni bos. Yes. Demi kahwin, buat tanggup. Ni suami saya isteri ni. Kahwin saya sini. Sign kita. Terima kasih bos. Okey bos. Ini prosedur dia. Saya ada duit. Prosedur dia online banking ni. Cash. You nak apa? Online dulu. Okey bos. Siap. Tunggu berita baik ini dulu. Baik bos. Siap ni bos. Thank you bos. Nama saya bos. Merahnya inai di jari, tanda kasih tidak termatri, ikatan raja sehari. Hai anak-anak. Hai, Datang berlawan. Amin. Amin. Bagaimana dengan perkahwinan korang? Alhamdulillah. Setakat ni okey kan? Okey. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Mak kasih rasa Umi. gembira saya. Terima kasih Umi sebab bagi kepercayaan untuk kita kahwin dengan baby kita. Alhamdulillah. Semoga kamu bahagia ya. Mak rasa nak pergi kedai lah. Jom kita pergi kedai kejap boleh? Boleh? Jom. Okey, jom. Kau dua gerak ke? Saya gerak sekali. Okey. Pergi mana ni? Siapa tu? Bang, siapa ni bang? Macam pernah nampak. Habis lalu. Abang. Abang. Tak ingat sangat ni. Abang. Jangan sakiti dia. Abang. Abang buat apa ni bang? Saya hutang. Ingat tak apa ni? Abang. Tidak. Ha? Ingat. Tolonglah. Bila nak balik? Abang. Nanti isteri kamu jual ke kemudian. Ingat apa benda ni? Nak jual isteri kau? Kau buat apa? Polis! Dia polis! Tinggal dia kau sekarang! Buat apa ni? Apa buat ni? Tak apa-apa. Kenapa ni pisau? Oh! Kau! Diorang! Aku kenal dia kekok belah cincau! Tahan! Kau mana ya? Umi sini Umi. Makcik! Masuk sana cepat! Umi sini Umi. Cepat makcik! Saya kabur makcik! Umi. Tangkap. Kabur makcik! Tak apa makcik bersekian! Tangkap dulu ni. Oh! Kau masih buat kerja kau lagi Minggu lepas baru keluar penjara! Oh! Kau nak berikut dalam penjara setiap masa ke? Tolong. Apa dia buat kat kau? ini. Dia cuba. Dia pinjam duit aku! Bayarlah kau penjara ni! Aku dah takkan dia asal kau pernah cincau! Meh aku gali kau lagi sekali! Cincau. Itu sahaja dari apa yang kita lihat bahawa alung ini memudaratkan untuk masyarakat setempat. Apa yang harus kita pelajari ialah janganlah meminjam alung kerana jenayah membawa padah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 akan membentangkan mengenai tajuk kami iaitu isu alung dan lintah darat. Seterusnya ialah pengenalan. So, ahlung merujuk kepada individu atau syarikat yang memberikan pinjaman wang secara haram dengan mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Pinjaman ini biasanya diberikan kepada golongan yang berpendapatan rendah atau yang memerlukan wang tunai dengan segera. Pinjaman daripada ahlung adalah lebih mudah dan ringkas, tetapi kebiasaannya tidak memerlukan sebarang pemeriksaan kredit berbanding dengan pinjaman bank atau syarikat pinjaman wang yang berlesen. Seterusnya. Seterusnya punca terdapat 4 di mana punca yang pertama ialah kepercayaan dan manipulasi. Kerana disebabkan ini, ahlung dan lintah darat biasanya menggunakan taktik manipulasi dan memanfaatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua ialah ketidakstabilan kewangan. Kerana ketika seseorang menghadapi masalah kewangan atau kesukaran dalam memenuhi keperluan asas, mereka mungkin menjadi sasaran empangan dan atau lintah darat yang menjanjikan bantuan cepat dalam pertukaran bayaran atau keuntungan yang tinggi. Yang ketiga ialah kesusahan kewangan kerana seseorang menghadapi masalah kewangan serius seperti kehilangan pekerja, keperluan perubatan yang mendesak atau kecemasan kewangan lain, mungkin mereka mencari pinjaman cepat sebagai penyelesaian masalah. Yang last kali ialah ketidakmampuan memperolehi pinjaman, di mana seseorang yang tidak mempunyai kad kredit bank yang baik
tidak memenuhi syarat kelayakan pinjaman bank atau tidak mempunyai jaminan yang diperlukan, mungkin beralih kepada Along sebagai sumber pinjaman sementara. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kesan yang pertama, kadar faedah yang tidak berkesudahan. Faedah yang dikenakan oleh lintah darat ini bolehlah setinggi 36%. Contohnya, bayangkan anda meminjam RM100,000 dan anda perlu membayar sebanyak 36% faedahnya. Yang kedua, dokumen peribadi penting diambil sebagai deposit keselamatan. Dokumen-dokumen peribadi ini termasuk lakar pengenalan, alamat tinggal, slip gaji dan juga tempat kerja. Dokumen-dokumen peribadi ini tidak patut didedahkan kepada orang yang tidak dipercayai seperti lintah darat tersebut. Kemudian, gangguan fizikal dan juga mental. Bayangkan, alamat pejabat dan alamat ingat anda telah berada di tangan Along tersebut dan anda perlu sentiasa risau bilakah mereka akan datang untuk menuntut hutang dan juga apabila mereka datang untuk menuntut hutang, tidakkah anda berasa sangat malu di hadapan rakan kerja ataupun rakan anda. Kemudian gangguan fizikal itu termasuklah apabila Along tersebut datang ke tempat tinggal anda dan mereka akan menyebabkan kecederaan dan juga merosakkan harta benda. Itulah gangguan fizikal dan mental yang akan dikenakan. Terusnya. Seterusnya ialah kos dan tema yang tersembunyi. Tidak seperti bank dan institusi kewangan yang lain yang berlesen, Along tidak semestinya mempunyai tema dan syarat yang jelas dan terperinci sebelum menandatangani perjanjian mereka. Jadi peminjam ni tidak tahu apa kesan yang bakal diperoleh jika langgar peraturan dan janji tersebut kerana tidak tertera kepada kertas perjanjian tersebut. Seterusnya ialah hutang atas hutang. Maksudnya apabila peminjam ini meminjam dengan Along, hutang mereka semakin lama semakin banyak dan mereka perlu berhutang dengan Along yang lain sehingga mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Seterusnya ialah Okey, tujuan orang meminjam Along ada 4. Yang pertama, kebutuhan mendesak. Seperti kata pepatah Melayu, malang tak berbau. Dengan maksud kasarnya, kecemasan yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam situasi seperti ini, yang akan membuat orang terdesak untuk melakukan apa sahaja untuk dapat jalan penyelesaian. Yang kedua, pinjaman pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi alasan seseorang meminjam uang daripada ahli kewangan. Kebanyakan program pendidikan akan melibatkan kos yang tinggi dan tak semua orang mampu untuk menanggung sepenuhnya kos pendidikan tersebut. Yang ketiga, penyatuan hutang. Jika seseorang memiliki beberapa hutang dengan bunga yang tinggi, mereka mungkin memutuskan untuk menggabungkan hutang-hutang tersebut menjadi satu pinjaman dengan suku bunga lebih rendah. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah pembayaran bulanan dan mempermudahkan pengelolaan hutang. Yang terakhir, memulakan perniagaan dan investasi. Peniaga yang baru berjinak-jinak dalam dunia perniagaan, ia memerlukan modal perniagaan. Cabaran ini lebih banyak dihadapi oleh peniaga kecil-kecilan. Dalam hal ini, meminjam uang daripada ahli kewangan bisa menjadi cara untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk melakukan investasi tersebut. Penting untuk diingatkan bahawa pinjaman daripada Along atau lintah darat seringkali datang dengan bunga yang sangat tinggi dan dapat memperburukkan situasi keuangan individu jika tidak difikirkan dengan baik. Sekian daripada saya. Seterusnya. Seterusnya, langkah mengatasi. Langkah pertama untuk mengatasi masalah isu Along dan lintah darat ialah dapatkan bantuan daripada pihak berkaitan. Negara Malaysia mempunyai persatuan dan badan berkaitan yang dapat membantu masa-masa yang melibatkan diri dalam isu Along dan lintah darat. Sebagai contoh, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia PPPN dan Malaysia Chinese Association MCA. Pihak-pihak ini telah menjadikan pilihan pertama bagi masa-masa apabila tidak dapat menangani atau menyelesaikan hutang Along. Mereka akan memberikan bantuan yang lebih profesional dan adil untuk menyelesaikan masalah Along ini.
Langkah kedua yang dapat membantukan masa-masa isu alung dan lintah darat ialah selesaikan hutang alung mengikutkan tempoh yang dijanjikan. Sebagai seorang peminjam, pemulangan hutang merupakan satu adat yang baik tidak kira membuat pinjaman daripada pihak kerajaan atau pihak alung. Perbuatan sikap yang berlari dari membayar balik hutang mesti akan memarahi pihak alung. Oleh itu, sebelum membuat perjanjian dengan alung apabila membuat pinjaman, mestilah peminjam memeriksa setiap syarat yang diberikan dengan kadar bunga yang dikenakan adalah seperti dengan pihak kerajaan. Oleh itu, masalah ini dapat ditangani. Seterusnya, langkah ketiga untuk mengatasi isu alung dan lintah darat adalah untuk melakukan senarai hutang dan buat anggaran kewangan. Hal ini bermaksud peminjam perlulah memperincikan senarai hutang yang mereka ada. Perkara ini perlulah dilakukan secara spesifik, iaitu dengan menulis semua hutang yang peminjam miliki, termasuk jumlah hutang, kadar faedah, tarikh bayaran dan sebarang caj tambahan yang perlu dibayar. Hal ini perlulah dilakukan dengan teliti agar peminjam dapat mengetahui berapa banyak jumlah hutang semasa yang ada, berapa banyak faedah yang perlu dibayar, dan hal ini juga adalah bertujuan untuk mengelakkan sebarang kelewatan pembayaran hutang. Seterusnya, membuat anggaran kewangan. Membuat anggaran kewangan adalah bermaksud peminjam mencatat dan mengetahui jumlah wang yang masuk dan keluar setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk mengawal pembelanjaan agar peminjam dapat menyisihkan wang untuk membayar hutang. Seterusnya, langkah yang keempat adalah untuk mengurangkan perbelanjaan harian. Hal ini bermaksud peminjam perlulah bersikap berjimat cermat dalam melakukan perbelanjaan harian. Sebagai contoh, perbelanjaan untuk makanan dan keperluan perlulah dikurangkan. Hal ini bertujuan untuk membayar hutang dengan efektif dan cepat. Seterusnya, pembelian barang-barang mewah terutamanya perlulah dielakkan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Mike. Okey, saya kesimpulannya kita sebagai seorang rakyat Malaysia seharusnya berfikir secara rasional sebelum melakukan peminjaman wang. Sebagai contoh, alung. Alung adalah sindiket peminjaman wang yang haram di seluruh negara kerana melanggar undang-undang pemberian pinjaman dan praktik penagihan yang wajar. Pemberi pinjaman gelap ini tidak memiliki lesen atau regulasi yang diperlukan. Alung ataupun lintah darat juga sering menggunakan metod penagihan yang agresif dan mengancam untuk memaksa peminjam membayar hutang mereka. Mereka mungkin menggunakan kekerasan fizikal, mengancam reputasi atau mengintimidasikan peminjaman atau keluarganya. Akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia perlu berfikir sebelum melakukan perkara yang boleh mendatangkan keburukan pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.